seraya bersabda. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ni, Nabi SAW panjat Bukit Uhud, tapi bukan pada ketika peperangan Uhud. Nabi panjat Bukit Uhud. Kita tak panjat Bukit Uhud, kita tuan rumah, saya tak pernah jumpa lagi lah jemaah panjat Bukit Uhud. Gua Hira kita panjat kan, tapi Bukit Uhud kita tak panjat. Bukit memanah tu kita panjat. Nabi SAW dia panjat Bukit Uhud, dan Nabi SAW beritahu kepada sahabat dia, wailun innaha qurratu aini yad'uha ahluha khaira ma takunu aw ka khairi ma takunu fiha tiha ad-dajjal fayajidu ala kulli babin min abwabiha malakan muslitan sayfahu fala yadkhuluha qala thumma nazala wa huwa akhidun biyadi fadakhala al-masjid wa idha huwa birajulin yusalli faqala li man hadha فأثنيت عليه خيرا فقال اسكت لا تسمعه فتهلكه قال ثم أتى حجرة امرأة من نسائه فنفض يده من يدي قال إن خير دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره. Celaka, sesungguhnya Madinah adalah kota kesayanganku dan Bukit Uhud adalah bukit kesayangan Nabi SAW. Nabi SAW dalam satu hadis sebut bahawa Nabi mencintai Bukit Uhud dan Bukit Uhud mencintai baginda Nabi SAW. Dan sebab itulah Bukit Uhud ni nanti dalam syurga dia akan diletakkan di hadapan syurga. Kalau kita masuk hotel, kita akan jumpa reception. Kita masuk syurga, kita akan jumpa Bukit Uhud, bukit yang dicintai oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi panjat Bukit Uhud? Kerana Uhud adalah sempadan Madinatul Munawwarah, sempadan tanah hadam Madinatul Munawwarah. Sebab tu kita kalau pergi Masjid Nabawi, kita pergi lawan arah kiblat, keluar pintu belah belakang 22, 23 tu, kita akan nampak Bukit Uhud. Bahagian Bukit Uhud yang menghadap Madinatul Munawwarah itu adalah kawasan tanah haram Madinatul Munawwarah. Tetapi di bahagian belakang Bukit Uhud itu dikira, walaupun zaman kita hari ni nama dia Madinah lagi lah kawasan tu, tapi dia dikira sebagai luar tanah haram. Sebab tu perang Uhud berlaku waktu tu dia dikira di luar Madinah. Kalau tuan-tuan baca sirah, ditulis oleh Syekh Safiur Rahman dalam kitab Rahikul Maktum yang kita pernah baca sebelum daripada ni, sahabat-sahabat ketika peperangan Uhud, sahabat-sahabat senior mencadangkan supaya perang Uhud ni berlaku dalam Madinah. Dalam Madinah ni maksudnya adalah dalam kawasan kota Madinah, iaitulah lebih kurang tapak Masjid Nabawi moden hari ni. Kawasan pagar Masjid Nabawi moden hari ni lebih kurang itulah tapak kota Madinah asal, yang ada temboknya, dia ada security yang jaganya. Dan dalam Masjid Nabawi punya kawasan itulah perkampungan para sahabat. Sahabat-sahabat yang senior kata kita perang dalam kota, kerana dari sudut advantage dia, senang kita nak dapat supply, orang yang sakit mudah untuk kita hantar dekat dalam, orang wanita pun boleh membantu kita daripada atas bumbung rumah mereka, daripada atas tembok. Tetapi sahabat-sahabat yang muda-muda, sebab tu sahabat ni dia ada tabakat dia, kita kena tahu tabakat sahabat yang awal masuk Islam, 10 yang dijanjikan syurga, sahabat-sahabat yang pergi perang Badar, sahabat-sahabat yang pertengah, ada sahabat-sahabat yang muda, ada sahabat-sahabat yang kecil-kecil. Jadi sahabat-sahabat yang muda-muda, dia kata kepada Nabi SAW, kami yang muda-muda ni kata kita perang dekat luar Madinah lah. Luar Madinah. Luar Madinah ni maksud dia dekat kawasan Uhud tu lah. Dia dah kawasan dekat ujung Madinah. Sebab tu Nabi SAW bergerak dan berperang kat situ, dia dah kira luar Madinah. Jadi dalam hadis Nabi naik atas Bukit Uhud, Nabi tunjuk ke arah Madinah. Maknanya ke arah Masjid Nabawi hari ni. Nabi panjat, tunjuk ke arah Masjid Nabawi pada hari ni. Nabi kata, sesungguhnya Madinah adalah kota kesayangan aku. Nabi SAW orang Mekah. Nabi lahir kat Mekah. Nabi cintakan Mekah. Tapi Madinah ni besar jasanya pada Nabi SAW. Kerana Madinah ini adalah negeri yang pertama menerima dakwah Nabi SAW. Nabi SAW mulakan dakwah dekat kota Mekah 13 tahun. Orang Mekah tak terima dakwah Nabi SAW. Walaupun Nabi orang Mekah, mula dakwah dekat Mekah, wahyu mula turun dekat Mekah, tapi orang Mekah tak terima dakwah Nabi SAW. Bahkan Nabi bawa pergi Taif, orang Taif pun tak terima dakwah Nabi SAW. Tapi orang Madinatul Munawwarah sanggup terima Nabi SAW, adakan perjanjian dengan Nabi, sanggup membela Nabi SAW dekat Madinatul Munawwarah. Dan kesan daripada orang Madinah terima Nabi SAW, Islam tersebar ke seluruh dunia. Ini kita kata besarnya jasa Madinah menyebabkan Nabi kata, aku sayang sungguh dekat Madinatul Munawwarah. Sebab tu lepas peristiwa
pembukaan kota Mekah. Walaupun kota Mekah telah dibuka, kota Mekah telah menerima Islam, tapi Nabi balik semula ke Madinah Munawwarah. Nabi tak duduk kat Mekah, Nabi balik semula Madinah. Sebab tu kita baca hadis ketika peperangan Hunain. Perang Hunain ni dia berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Dekat situ ada satu peristiwa yang berlaku. Lepas habis perang Hunain, Nabi bahagikan harta rampasan perang, ghanimah, dekat kawasan hari ni kita panggil Miqat Ja'ranah. Dekat situ Nabi SAW bahagikan. Nabi bahagikan harta ni banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam, orang Mekah yang baru masuk Islam, mu'allaf lah kita panggil. Sahabat-sahabat Madinah ada yang terasa hati dengan Nabi SAW. Dia kata, kita ni banyak tolong Nabi, kita baru jihad dengan Nabi, tapi harta rampasan perang bila menang ni Nabi banyak bagi pada orang-orang Mekah pula yang baru masuk Islam. Padahal dulu ni puak-puak ni 2-3 minggu dulu duk lawan Islam, tiba-tiba masuk Islam, menang, kemudian Nabi banyak bagi pada dia. Dan memang pun dalam Islam, orang-orang yang baru masuk Islam ni mu'allaf lah, kita kena lembutkan hati dia. Betul, wal mu'allafati qulubuhum, kan, hati mereka ni kena lembut dengan kita bagi hadiah, bagi sedekah. Sebab tu salah satu daripada asnaf zakat juga adalah mu'allaf. Jadi Nabi bagi ada tujuan. Sahabat-sahabat ni ada yang tidak faham. Akhirnya benda tu sampai kepada pendengaran Nabi SAW. Nabi tegur para sahabat, adakah kamu reda orang-orang Mekah ni balik bawa harta, bawa kambing, bawa unta, bawa harta-harta? Kamu balik Madinah bawa Rasulullah SAW. Rasulullah duduk dengan kamu. Jadi Rasulullah SAW memilih untuk duduk Madinah. Kerana apa? Kerana Madinah ini adalah kota kesayangan Nabi SAW. Aku akan meninggalkannya dalam keadaan baik atau dalam keadaan terbaik. Sebelum, kita telah sebut sebelum ni bahawa sebelum kedatangan Nabi SAW, Madinah ni bukan satu tempat yang bagus untuk diduduki. Satu, ramai orang Yahudi, orang ahli kitab ni ramai kat situ. Orang-orang Yahudi ramai kat Madinah. Bila kawasan ramai orang Yahudi ni, dia pening lah tuan-tuan. Orang Yahudi ni dia jenis buat masalah daripada dulu sampai sekarang. Jadi mana-mana tuan-tuan baca buku sejarah sekalipun, tuan-tuan akan dapati bahawa memang orang Yahudi ni sejak sebelum daripada Perang Dunia Kedua, sebelum dia ada negara tahun 47 ni, ketika dia bersepah dekat seluruh dunia, orang Yahudi memang tidak disukai di seluruh dunia. Buat perangai ni, orang Yahudi dia ada perangai yang tuan-tuan tengok hari ni lah. Perangai dia ni perangai yang memang kita kata macam bukan manusia yang normal. Kerana apa mereka berperangai seperti macam tu? Kerana apa mereka jahat sangat? Sebab mereka merasakan mereka adalah bangsa yang terbaik. Mereka merasakan mereka adalah manusia pilihan kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perangai orang Yahudi. Jadinya Madinah ni ada orang Yahudi ramai. Kemudian dia ada orang Aus dengan Khazraj. Sebelum jadi sahabat Aus dengan Khazraj ni, dia memang berperang tak sudah-sudah. Dia memang bangsa yang kaki berperang, asyik-asyik berperang. Kemudian yang ketiganya, Madinah ni tempat yang penuh dengan penyakit. Kita pernah bahas sebelum daripada ni. Sebab itulah orang pergi Madinah ni biasa kena sakit dulu-dulu. Ayah Nabi SAW meninggal dekat Madinah. Ibu Nabi SAW meninggal selepas ziarah Madinah. Kan dibawa Nabi SAW pergi Madinah untuk berjumpa dengan saudara mara dia. Lepas Nabi SAW tinggal dengan Halimatus Sa'diyah, lepas habis tu duduk dengan dia, Aminah. Kemudian dia nak bawa jumpa saudara mara dia pergi Madinah. Bawa pergi Madinah, dalam perjalanan balik ke Mekah meninggal dekat Abwah kerana jatuh sakit dapat daripada Madinah. Jadi Madinah ni dulu tempat yang tak bagus. Bila Nabi datang, Nabi mempersaudarakan orang Aus dengan Khazraj. Mereka digelar sebagai orang Ansar. Nabi doakan kemuliaan bumi tersebut, Nabi doakan keberkatan bumi tersebut. Jadi bumi Madinah ni dia beza lain daripada bumi yang lain. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Madinah, saya biasa bawa jemaah ni, kalau jemaah turun Mekah dulu, dia dah biasa kena halau, kena apa kan, tiba-tiba haji kejap kena halau, semayang kena berempek. Dia Mekah ni dia chaos sikit. Dia main Jumaat kena datang awal lah. Kalau tak dia tak boleh semayang lah, kita semayang kat luar. Bila pergi Madinah kita akan rasa macam tenang lah Madinah ni, relax. Madinah ni memang dia ada keberkatan, dia menyebabkan kita rasa tenang. Saya baru sampai Madinah semalam subuh, baru tak sampai 24 jam lagi sampai. Kepala pening-pening lagi ni, waktu tak apa nak berubah lagi. Di Madinah dia memang tenang kerana keberkatan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan para ulama sebut sebab jasad Nabi ada dalam tu. Jasad Nabi tidak hancur. Jasad Nabi ada dekat dalam bumi tu, menyebabkan bumi tu keseluruhan jadi berkat. Nabi kata, aku tinggalkan Madinah dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan terbaik. Lalu Dajjal akan datang kepadanya. Sampai masa nanti Dajjal akan datang. Dajjal ni dia akan pergi ke semua kota yang ada dekat dunia ni, termasuk dengan Madinah, dia cuba nak masuk. Lalu Dajjal akan datang kepadanya, tetapi pada setiap pintunya dia dapati ada seorang malaikat yang menghunus pedang, sehingga dia tidak dapat memasukinya.
Malaikat ni jaga setiap pintu laluan masuk Madinah, bukan Masjid Nabawi, Madinah tu, kota Madinah tu yang masuk sepadan tanah haram tu, kawasan tersebut telah dijaga oleh malaikat. Ada riwayat yang menyebut bahawa pintu jalan masuk Madinah pada ketika itu ada 8, dan setiap jalan tu dijaga oleh 2 malaikat sehingga dia tidak boleh memasukinya. Mahjan berkata, kemudian turunlah baginda sambil memegang tanganku lalu masuk ke masjid. Nabi turun, nampak macam dekat bunyi dia tuan-tuan, tapi jauh juga kalau berjalan kaki tuan-tuan. Berjalan kaki sampai ke Uhud, naik dulu jalan kaki. Orang dulu dia biasa berjalan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok lokasi-lokasi sirah ni, Nabi berjalan, Nabi bukan naik kenderaan. Nabi pergi Gua Hira. Tuan-tuan cuba tengok Gua Hira tu macam mana. Bukan dekat tuan-tuan, jauh perjalanan Gua Hira tu. Nabi jalan kaki. Kita hari ni naik bas. Nabi pergi Gua Sur ketika berlindung. Nabi cuba tengok Gua Sur tu tinggi mana. Orang dulu dia biasa berjalan gitu kan. Dan Nabi SAW juga adalah orang yang physically kuat. Bila kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tangan Nabi ni, kaki Nabi ni, sendi-sendi dia besar, orang yang kuat. Sahabat-sahabat biasa berjalan. Bila Nabi turun, Nabi balik semula ke Masjid Nabawi. Kemudian Nabi pegang tangan Mahjan Ibn al-Adra yang meriwayatkan hadis ni, lalu masuk masjid. Ternyata di sana ada seorang yang sedang salat. Baginda bertanya kepadaku, siapakah ini? Pertanyaan baginda saya jawab sambil memuji kebaikan orang yang sedang salat tu. Maka Nabi SAW tegur, diamlah, diamlah, jangan sampai dia mendengar sehingga dia tidak binasa kerananya ini pujian. Baik, balik masuk tu, dia ada cerita dekat sini. Seorang ni dia solat banyak, dia nampak memberatkan diri dia dengan ibadah. Nabi nampak kan sahabat-sahabat ni dia semangat. Jadi ada yang dalam masjid Nabi tak biasa nampak. Nabi tanya, siapa dia ni? Maka sahabat dia pun jawab, dia ni simpulan dia ni bagus ni, dia rajin sembahyang. Nabi kata, dia diam. Jangan sampai dia dengar suara, sekejap lagi kan orang puji dia. Sekejap lagi kan dia mengelamun sembahyang tu, sekejap lagi dengar orang puji kan. Kita ni kalau orang puji dia tak ingat dah ni, dia melayang kan. Sebab tu orang kalau kena puji, dia senyum. Katakanlah tiba-tiba keluar masjid, ada orang puji, handsome lah haji ni, nampak muda betul kan. Berapa? Dah 73, nampak macam 53. Dia punya senyum tu sampai pukul 10.30 nanti. Senyum, tengok TV senyum, makan bihun pun senyum. Dia jadi pengalaman duk ingat, muda tengok cermin, tengok cermin. Jadi Nabi tegur, jangan puji lebih-lebih sangat kan, dia dengar kan, jadi dia tak khusyuk sembahyang nanti. Baik. Kemudian Nabi SAW pesan juga. Nabi kata, Nabi nak masuk ke rumah isteri dia dan sambil melepaskan tangannya dari tanganku. Nabi sayang pada sahabat Nabi lain. Nabi pegang tangan. Sesungguhnya sebaik-baik agamamu adalah yang termudah. Sesungguhnya sebaik-baik agamamu adalah yang termudah. Sebab apa? Sebab kawan tu tadi semayang nampak macam berat sangat, tak berhenti. Kan dalam hadis yang lain Nabi tegur sahabat yang setiap hari puasa, yang duduk kat masjid tak balik rumah, yang semayang tak berhenti-berhenti. Nabi tegur. Nabi kata, aku Nabi, ada waktu aku rehat, ada waktu aku salat, ada waktu aku bangun, ada waktu aku tidur. Ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa. Ada hari aku duduk kat masjid, ada hari aku bergembira dengan anak isteri aku. Nabi SAW sebagai contoh, sebab tu disebut sebagai contoh uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Sebab Nabi ni, dia dalam perkara ibadat, Nabi tunjuk kepada kita bahawa kita hidup ni dia kena balance di antara dunia dan akhirat. Tak boleh kita ni jadi seperti agama-agama lain. Kalau yang jadi ahli ibadat dia sampai tak kahwin, sampai pakai kain macam kain ihram tu yang warna lain tu, sampai tak buka-buka. Kita pakai sampai masa buka, dia tak kahwin, makan ada benda, tak pakai selipar, sampai begitu sekali menyusahkan diri. Sedangkan benda tersebut bukanlah datang daripada apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Islam agama fitrah yang diajar oleh Nabi SAW, yang diturunkan oleh Allah SWT, dia mesti kena dengan fitrah. Jadi Nabi pesan pada kawan ni, takut kawan ni, kita pengaruh dengan kawan yang semayang tak berhenti tu tadi. Nabi kata pada dia, sebaik-baik agama adalah yang menyenangkan agama. Sebaik-baik kamu adalah yang menyenangkan agama. Inna khaira dinikum aisuruhu. Sebaik-baik agama adalah yang termudah. Sebaik-baik agamamu adalah yang termudah. Islam adalah agama yang mudah, tuan. Agama Islam ni mudah sebenarnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki mudah dalam perkara ibadat kamu. Allah Ta'ala tak nak menyusahkan kamu, tak nak menyusahkan kamu dalam perkara ibadat. Sebab tu kita sentiasa ada keringanan dalam ibadah, ada keluasan dalam ibadah, ada rukhsah kadang-kadang.
Contoh kita solat, bila kita musafir kita boleh jamak solat kita. Daripada 4 rakaat boleh jadi 2 ya, kita tak boleh sembahyang diri, kita boleh sembahyang duduk, boleh sembahyang baring. Ada perkara yang sampai tahap darurat, benda yang haram pun kita boleh makan, tapi tahap darurat lah. Dia darurat yang tak ada makanan, bukan darurat kesihatan macam COVID dulu tu. Bila kerajaan umum darurat, dia kata boleh makan babi Ustaz, cepat sangat nak makan babi. Nanti tu darurat kesihatan, bukan darurat boleh makan babi. Dia asal dengar darurat dia boleh makan babi. Kalau komen yang datang je darurat pun nak makan babi juga, padahal makanan banyak lagi. Tak ni darurat yang dah tak ada apa-apa. Faman turra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Apabila kamu masuk wilayah darurat tak ada apa, wala adin fala isma alaih, dia dah tak ada dosa dah bagi kita dah. Kerana dibenarkan. Islam ni agama yang mudah. Bahkan kemudahan ni lah yang ditunjukkan oleh para ulama. Adanya keluasan dalam fiqh, ada ijtihad. Ada ulama dalam keadaan kita ambil fatwa begini, ada dalam keadaan tu kita ambil fatwa begini. Contoh kalau tuan-tuan, kita di Malaysia memang kita kata kita ambil mazhab Syafi'i, tetapi kita tak ikut semua dalam mazhab Syafi'i ni tuan. Contoh, sebagai contoh mudah, tuan-tuan bayar zakat. Kalau bayar zakat fitrah mazhab Syafi'i, tuan-tuan tak bayar pakai duit, tuan-tuan kena bayar pakai beras tuan-tuan. Tapi kalau begitu jenuh surau nak simpan beras, ambil, nak kena beli hailak pula sebiji, kena bawa beras sana sini. Jadi dia ada ijtihad yang lain yang menyebabkan boleh untuk kita pakai duit. Jadi ada ijtihad yang lain ni, ada keluasan dalam agama. Dan ni rahmat dalam agama Islam ini. Ayat tersebut dia boleh diadakan ijtihad oleh para ulama yang mujtahid. Adanya pendapat yang berbagai. Satu ayat hadis yang sama, tapi ulama ni kata begini, ulama ni kata begini, ulama ni kata begini. Contoh kita kata dalam mazhab Syafi'i, majoriti Syafi'i sentuh lagi perempuan batal. Sengaja tak sengaja, nafsu tak nafsu, mazhab Syafi'i batal. Kerana dalam mazhab yang lain ada yang tersentuh tak batal kalau tak sengaja, kecuali dengan nafsu baru batal dalam mazhab yang lain. Jadi kita ni, contoh di Malaysia kita pakai yang sentuh batal lah, sengaja tak sengaja ke batal lah. Tapi ada waktu tertentu, ada keluasan dalam agama dan yang memudahkan kita. Contoh bila kita pergi Mekah, kita ambil ini daripada muzakar haji dan umrah, kita ambil pendapat minoriti dalam Syafi'i yang kata sentuh tak sengaja tak batal. Dan juga kita ambil pada mazhab Hambali yang sentuh tak sengaja tak batal. Sebab apa? Sebab ada keperluan untuk pakai pendapat tu kat sana, perlu ada keluasan dekat sana. Kalau tuan-tuan bayang, kalau kita ni ambil pegang pendapat yang sentuh batal, sengaja tak sengaja macam mana, tuan-tuan tak selesai tawaf tuan-tuan. Tawaf makcik-makcik Pakistan ni bukan pakai stokin, dia mazhab Hanafi tak pakai stokin, nampak rambut pakai selendang, tak pakai stokin, pakai macam sari gitu kan. Dia bukan sekadar terpijak kaki. Makcik-makcik tu, aci-aci tu kadang-kadang dia dah habis pusing 7 pusingan, kita tak habis lagi pusingan tu, dia nak keluar dekat Hajarul Aswad tu, kawasan lain hijau tu, dia pegang ni tangan kita macam ni, dia tarik macam tu je, dia tarik macam tu. Kalau kita ambil mazhab Syafi'i, tak selesai tawaf kita tuan-tuan, pusing, ambil wuduk, berhenti, ambil wuduk, keluar balik, baru pusing 3-4, baru tinggal pusing separuh daripada tu, kena pijak kaki pula, habis, tak selesai. Jadi ada keluasan keringanan pada syariat dekat situ, kita boleh ambil pada pendapat-pendapat yang lain. Itulah Islam tuan-tuan. Islam ni agama yang mudah. Yang menyusahkan ni kita. Sebab apa Nabi kata sebaik-baik kamu adalah yang memudahkan urusan agama. Kerana kalau kita ambil yang susah, lama-lama kita akan tinggalkan. Kerana manusia ni dia perangai burn out. Burn out lah kan. Dia bila dia rasa macam penat, dia kata malas nak buat. Padahal Islam ni dia mudah. Contoh kita kata, daripada tuan-tuan tak sembahyang sunat, baik tuan-tuan sembahyang sunat duduk kan? Daripada tak sembahyang sunat langsung, kata malas sunat, penat. Berlari tak perlu, main badminton tak perlu pula, tapi sembahyang sunat penat, dia kata sembahyang sunat ni. Tapi daripada kita tinggal sembahyang sunat, baik tuan-tuan sembahyang tapi duduk, dapat pahala juga separuh daripada tak dapat apa-apa langsung. Jadi ada kemudahan dekat dalam agama. Agama ni tuan-tuan jangan susah sangat. Dia ambil jalan yang mana memudahkan kita. Cuma jangan bermudah-mudah. Itu jalan cara yang lain. Bermudah-mudahlah agama. Ni tak apa. Dia tu contoh dia kata benda tu haram, kata sikit tak haram kot, dia kata itu tak boleh benda yang haram-haram lah, hukum-hukum lah. Cuma kita kata dalam perkara ibadah ni ada perkara-perkara yang kita boleh ambil keringanan, ada perkara-perkara yang kita boleh ambil mudah pada dia, supaya kita sentiasa konsisten dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang memberatkan diri dengan ibadah, kita takuti satu hari nanti dia akan meninggalkan ibadah. Contoh, sebab itulah dalam Islam Nabi SAW sebut perkara amal ni, benda yang sikit lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, konsisten daripada banyak tapi sekali tu je dia buat. Contoh kita ringan,
Beringan-ringan contoh dalam baca Quran. Tuan baca satu hari satu muka surat. Tuan kalau mengangkat baca setengah muka surat, tak apa, baca je lah. Jadi tuan baca hari-hari. Daripada dia baca hari ni, tiba-tiba datang semangat tak tahu mana, dengar kisah Imam Syafi'i baca khatam satu hari sekali, dia kata aku nak khatam hari ni lah. Dia start pagi baca petang, 3 tahun lagi baru dia baca Quran lagi. Jadi lebih baik kita baca sedikit, meringan-ringan ataupun memudah-mudahkan kita dalam perkara agama. Kita dah ada Allah Ta'ala bagi keringanan. Contoh, bila kita musafir boleh jamak, kita jamak je lah semayang, janganlah kita menyusahkan diri. Ada, saya pernah dengar ada orang sebut, tapi ini bukan pendapat para ulama'. Dia kata disebabkan sekarang ni, dia kata dulu agama ni membenarkan kita untuk jamak solat. Kerana dulu bukan macam sekarang, dia kata ada RNR, ada surau boleh berhenti. Dia kata dulu tak ada, jadi susah, dia kata menyebabkan bolehlah untuk kita jamak dulu. Tapi sekarang disebabkan surau banyak, itu berhenti je, tak ada. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, Allah Ta'ala tidak meletakkan syarat kesukaran, masyakkah. Mesti ada susah dulu baru boleh jamak, tak ada. Tuan-tuan cukup syarat niat baik, jarak cukup, jamak je lah tuan-tuan, tak ada masalah. Bahkan kalau kita baca hadis, ada waktu Nabi SAW dalam Madinah pun Nabi jamak, tapi jamak bukan kasar, jamak kerana waktu tu ada waktu hujan atau waktu panas, Nabi menjamakkan solat. Ni tuan-tuan kena faham, bukan tuan-tuan jadi kita panas kita jamak je, tak, tuan-tuan kena faham betul benda ni. Dia ada waktu yang kita boleh jamak tapi kita tidak musafir. Contoh, tapi jamak penuh lah. Contoh, orang-orang yang bekerja yang tak boleh tinggal pekerjaan dia. Contoh doktor pakar bedah, dia akan masuk dewan bedah, contoh kita kata pukul 2, tapi kemungkinan 8.30 malam tu belum tentu keluar lagi dia, ataupun pukul 7, dia kata 7 tu belum tentu keluar lagi. Jadi orang begini takkan tak semayang terus, dia boleh menjamakkan solat dia. Maknanya semayang zuhur, dia semayang jamak takdim 4-4, tapi 4-4 tamam. Kejap lagi yang dia habis perbedahan pukul 8.30 tu orang dah isyak, dia takhir lah 4-4 lagi kan, 3-4 lagi. Jadi ini keringanan dalam agama. Ada perkara-perkara yang mudah. Sebab tu tuan-tuan kalau belajar betul-betul hukum agama, dia tak susah tuan. Kebanyakan orang yang syadid kita tengok, ini tak boleh, ini tak boleh, yang ni gini, yang ni haram, yang ni. Yang tu kebanyakan orang yang tak berapa faham sepenuhnya lagi dalam agama. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ustaz-ustaz, ustaz ni dia relax kan. Yang tak berapa ustaz ni dia tak boleh, tak boleh. Kebanyakan saya kena kawan-kawan saya, ustaz ni dia relax, okey, ini boleh, ini kita boleh ambil begini, ini boleh ambil pendapat begini, yang ni pun boleh, ini pun boleh. Yang tak boleh dia baru nampak satu jalan. Mesti gini jalan dia. Ini kalau jalan selain daripada ni semua sesat ni. Tentu jalan cara macam ni semua tak boleh ni. Ini semua perkara yang bertentangan dengan kitab yang aku belajar. Ialah dia baru belajar satu kitab, ada lagi 900 kitab lagi dia tak belajar. Jadi dia tak jumpa lagi jalan-jalan yang lain. Maka atas sebab tu dianjurkan kepada kita, dituntut kepada kita untuk menuntut ilmu agama yang paling pertama sekali, supaya kita faham agama ni betul-betul dan kita akan nampak keluasan dalam beragama ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok pendapat-pendapat ulama, tuan-tuan baca pendapat ulama ni yang mujtahid ni, kita kata bahawa Masya Allah, Islam ni agama yang penuh dengan rahmat, keluasan, keringanan. Bila kita ikut betul-betul syariat yang diajar oleh Nabi SAW, dia tidak akan rasa terbeban bila kita menambah-nambah sesuatu. Sebab itulah Nabi SAW melarang kita daripada menjadikan suatu perkara tu yang perkara yang baru. Ini sebut bid'ah. Bid'ah ni tuan-tuan bukan main yang ni bid'ah, yang tu bid'ah, tidak. Dia bila benda tu Nabi tak suruh buat, kita buat dan jadikan dia konsisten macam wajib, itu jadi bid'ah. Kalau setakat tuan-tuan buat, tuan-tuan tahu benda dia tak wajib pun saja kita buat kan, benda asal perkara tu adalah harus. Lagi-lagi perkara ibadat tu, perkara tu bukan tengah baca Quran, zikir, tuan-tuan buat lah, tak ada masalah pun. Tapi kalau kita anggap benda tu macam wajib, kena buat, yang tu yang dia akan jadi membebankan, itu dilarang oleh Nabi SAW. Contoh kita kata perkara banyak dalam masyarakat kita, apa lagi? Contoh dalam agama memudahkan kita dalam bab kahwin. Kahwin ni kalau tuan-tuan baca sirah sahabat, tak semestinya kena hantaran 10,000, kena ada kemah, kena ada kompang, kena ada pelamin, kena ada tak ada. Tuan-tuan tengok sahabat kata, ya Rasulullah, rasa macam nak kahwin lah, ada duit? Rasulullah tak ada. Duit tak ada tapi nak kahwin, pergi cari cincin besi. Cincin besi tuan-tuan, bukan cincin habis jiwa ke apa, cincin besi. Pergi cari cincin besi, dia cari cincin besi pun tak ada, ya Rasulullah, cincin besi pun tak ada tapi nak kahwin. Nabi suruh kahwin. Nabi tak ada kata pergilah cari kerja dulu ke, stabilkan ekonomi. Nabi tak sebut begitu. Nabi kata pergi. Bahkan sahabat-sahabat tak kahwin, Nabi kata kahwin lah, nanti rezeki akan datang dengan sebab kahwin. Bukan kahwin cari rezeki dulu baru kahwin, rezeki akan datang dengan sebab kahwin. Islam memudahkan. Sahabat, kalau tuan tengok sahabat-sahabat nak kahwin, jom kita kahwin. Tu kahwin tuan-tuan. Saya cerita 2 bulan lepas, bulan 9, sepupu saya ni keluar Jumaat Tabligh. 2 orang lah sepupu saya ni.
Seorang ni, abang dia seorang adik dia keluar pergi Thailand, pergi dekat Golok lah, sepadan mana. Jadinya tidur masjid. Sepupu saya ni dulu belajar Madinah. Jadi ada kawan di Thailand tu sama-sama belajar Madinah, keluar sekali dengan dia, duduk kat masjid. Biasalah dia kata dia tidur masjid, dia sembang-sembang lah juga. Jadi dia bergurau dengan kawan dia ni, orang Thailand ni. Kata, tak ada ke calon-calon untuk adik aku ni, tak kahwin lagi dia ni. Jadi ingat bergurau lah saja. Besok kawan tu bangun tidur, lepas subuh apa semua, 10 pagi duduk baring-baring dalam masjid lagi, lepas baca taklim semua, tidur-tidur baring-baring dalam masjid lagi. Tiba-tiba kawan tu datang. Dia kata, dah siap tu? Dia siap apa dia kata? Kata nak pergi tengok calon, dia kata. Tak mandi lagi ni. Tak apa, tak mandi. Tak mandi lagi sepupu saya tu. Tak mandi lagi. Pukul 10 pagi kat masjid. Yang tak tahu, orang dah tunggu, dia kata. Orang dah tunggu, dia kata. Naik kereta 3 orang. Dengan seorang tu tak mandi tu. Yang konon nak kahwin tu tak mandi kat masjid. Pergi-pergi sampai rumah, dia kata, terkejut tengok orang dah macam menunggu rombongan meminang lah. Dengar apa semua. Akhirnya jadi tuan. Itu yang bulan lepas saya pergi Thailand, ngantar rombongan kahwin tuan. Ini orang-orang yang faham agama. Dia memudahkan tuan. Dia nampak walaupun kawan dia tadi bukannya ada duit sangat, tapi dia memudahkan urusan. Kerana ini yang dituntut oleh agama. Bila kita memudahkan urusan nikah sebagai contoh, maka akan kurangnya penzinaan, akan kurangnya perkara-perkara maksiat. Kerana perkara yang ikut syariat ni dimudahkan. Contoh, tuan-tuan yang nak kahwin 2, kahwin 3, kalau contoh dimudahkan, kan selesai masalah kan. Senyum semua pakcik-pakcik depan ni. Contoh kata-kata kalau nak kahwin tu, biar agama kahwin 2, tak payah pergi mahkamah ke apa, mudah tu. Senyum tu, betul Ustaz, saya sokong 150% dia kata. Senyum mbak tu. Mudah. Tapi contoh kita kata bila sesuatu tu bukan datang daripada agama, tapi datang daripada budaya. Nak kahwin ni nak kena ada 10,000, 15,000, kena ada kemah, kena ada ni, kena ada kenduri, kena apa semua. Jadi menyebabkan akhirnya ramai yang tak kahwin dengan kumpul-kumpul duit tak kahwin, ataupun orang akan lebih buat maksiat lagi mudah kata daripada kahwin ni lambat payah. Jadi ini kita kata perkara agama telah disusahkan, menyebabkan akhirnya orang meninggalkan agama. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Syama'il, Nabi SAW dalam Syama'il, dalam bab makanan Nabi SAW, ketika Nabi SAW bernikah dengan Sufiyah binti Huyai al-Akhtab, apa jamuan Nabi? Kurma tuan. Nabi punya kenduri kahwin makan kurma. Cuba kita buat kenduri kahwin makan kurma. Tak payah kenduri kahwin makan kurma, tahlil arwah makan kurma cukup lah tuan. Malam ni kita ada tahlil arwah, jadi habis selesai tamu imam, jangan lupa kita ada jamuan kat sana. Duk tengok jamuan apa? Tengok ada bekas kurma je tuan. Sampai ketua kena kutuk tuan. Makan kurma je. Kita hari ni Nabi SAW keduri kahwin makan kurma. Biasa tuan. Itu kalau bayar kalau kita keduri kahwin makan kurma je tuan. Jemput lah tak apa kan gitu kan. Atau gambar je tak apa, kita tahulah kahwin. Jadinya itulah agama. Agama ni perkara yang mudah. Yang banyak menyusahkan kita ni adalah dalam perkara-perkara yang datang selepas daripada tu, bukan datang daripada agama. Kadang-kadang dia nampak macam agama, tapi tuan-tuan kena faham yang tu dia adalah budaya. Bila ikut agama yang betul, dia akan jadi mudah. Contoh kita kata, saya pernah sebut sebelum ni, kita kata nak buat tahlil tu pulang lah, nak buat tahlil kan, nak baca tahlil arwah, baca doa tak apa, tapi jangan sampai mewajibkan sehingga membebankan keluarga. Qaryah, kalau orang tu meninggal, dia dah tunggu meninggal ni, malam ni kita makan ni, dia duduk pandang makan je. Kawan tu tengah bersedih, ahli keluarga meninggal, dia kata malam ni kita ada jamuan ni, tu meninggal tu tadi. Dia kata tanam yang paling cepat kenyang, tanam orang kata. Tanam pagi malam makan kata. Tanam buah, tanam apa semua, makan bulan juga baru keluar buah boleh makan. Tak, kita tanam orang siang malam boleh makan. Janganlah kebulu sangat orang seorang pun kan. Nak pergi makan, pergilah makan Yaya Kitchen ke, pergi Pokok Sena ke, pergilah makan tempat lain. Nak makan ni dia menunggu ke makan orang sebab tak. Dia kadang-kadang kita kena faham. Ada orang nak buat tak apa, dia buatlah kan. Tapi kadang-kadang ada orang kita kena faham, mungkin dia balu, dia tak kerja, suami dia tu lah mata pencarian dia, ada anak 5 orang. Tapi kalau kita jadikan benda ni macam wajib, mesti ada makan kadang tempat sampai 7 hari, 40 hari, mesti wajib. Kalau orang tu nak buat tu pulang, tapi dia wajib. Ini bukan daripada syariat, dia akan membebankan orang tersebut. Sedangkan dalam Islam, kita kena bagi makan orang tu, bukan makan kita. Kita datang ziarah rumah orang meninggal, patutnya kita kena bawa makanan. Kena orang tu tak sempat nak duduk kat dapur, nak pergi buat air teh kat kita apa semua, letak biskut ke apa, tak sempat. Dia sibuk, dia macam-macam urusan. Kalau tuan-tuan orang meninggal, tuan-tuan tahulah, nak kena pergi balai keluar, permit lah, nak pergi jumpa tukang gali lah, nak ini. Kadang-kadang yang menguruskan tu, dia jumpa jenazah tu kat kubur je tuan-tuan dah. Dia orang tu meninggal, dia keluar pergi hospital, gini, pergi sana, pergi sini.
Dia tak sempat pun kat rumah, dia sibuk tuan-tuan. Tapi kita ni tengok, tak ada ke makan-makan hari ni, orang tu tengah sibuk, patut kita bawa makanan untuk dia. Ini kita kata perkara yang kita kena faham antara adat dan juga syariat. Bila kita ikut betul-betul syariat, insya-Allah dia akan rasa, dia akan mudah, dia tidak akan membebankan kita, kerana agama ni adalah agama yang fitrah, yang sesuai dengan kita. Jadi kenapa Nabi SAW sebut hadis ni, dia combine sekali, dia antara satunya, dia satu cerita yang panjang lah, dia dua cerita yang separate. Satu, Nabi duduk atas bukit, Nabi tunjuk pasal Madinah, Nabi kata ini adalah kota kesayangan aku akan tinggalkan dia dalam keadaan baik, dan kalau sebaik-baik keadaan Dajjal cuba nak masuk, takkan masuk, ada malaikat yang jaga. Kemudian Nabi dalam part yang kedua, Nabi kata agama ni mudah, jangan menyusahkan diri sangat dalam agama. Antara intipati hadis yang kita boleh dapat adalah, dalam kita berhadapan dengan akhir zaman, itu zaman Dajjal ni, kita nak kena jaga agama. Dan menjaga agama di zaman kita ni tidak semudah jaga agama macam zaman dulu. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kitab-kitab dulu, contohnya kitab Al-Imam Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali ni pun orang yang terkemudian. Dia bukannya orang yang hidup 300 tahun yang pertama tu, orang kemudian. Tetapi Imam Ghazali sendiri di zaman dia menjaga agama tu agak mudah. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kitab Bidayatul Hidayah, cuba tuan-tuan baca cadangan-cadangan bacaan surah Imam Ghazali ketika solat. Dia baca, dia bagi dia surah yang ringan. Contoh Maghrib, dia kata antara Maghrib ni perlu surah yang ringan. Surah yang ringan Imam Ghazali bukan Qul ya ayyuhal kafirun inna a'tayna, surah Al-Mulk, tuan-tuan, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan surah-surah dia yang sederhana, kalau tuan-tuan baca, Imam Ghazali punya pendapat, surah Yasin, surah yang sederhana panjang bagi Imam Ghazali. Kita kalau baca hari ni kitab tu, kita kata surah Yasin, surah sederhana baca imam solat. Ingat kalau imam start Yasin, faham belakang, siap imam ni, sikit lagi aku pancit tak payah dia baca Yasin, orang tengah lapar, tengah makan lagi ni. Kita akhir zaman ni, dia tak sama macam orang dulu, tuan. Orang dulu dia punya ibadah dia rasa kemanisan, dan zaman itu zaman orang semua rajin buat ibadah, jadi dia tak rasa berat. Semayang ni baca surah panjang ni biasa, tak rasa berat. Tapi kita di akhir zaman nak berpegang pada agama ni susah. Jadinya dalam keadaan kita pada hari, kita kena pegang agama ni, zaman fitnah, tak ada apa yang boleh menyelamatkan kita melainkan dengan agama sahaja yang menyelamatkan kita. Maka dalam keadaan susah nak pegang agama, maka kita ambil agama dengan sebetulnya, mudahkan agama ni, jangan terlalu menyusahkan dalam agama ni. Kita kata dalam bab zaman fitnah, contohnya anak-anak muda hari ni mudah tercebur dengan maksiat. Anak kita rasa macam sampai masa nak kahwin, kita kahwinkanlah, mudah-mudahkanlah. Berapa yang budak lelaki tu mampu bagi je lah kan. Kita tengok setakat dia ni nampak akhlak baik, jaga semayang apa semua, walaupun pakai motor EX5, nombor plate depan dah tak ada, side mirror pun tak ada, tengok tayar pun gelong, tapi kita kata stand pun tak ada, main sandal kat pokok je motor. Tetapi agama bagus budak ni, nampak macam jaga agama, kahwin je lah, mudahkan urusan dia kan. Kerana apa? Kerana zaman fitnah, nak kena pegang agama. Contoh kita kata, kita dalam bab ibadah, kita ringankanlah, jangan terlalu membebankan diri. Kita duk baca Imam Syafi'i baca Quran banyak, ayalah tu Imam Syafi'i punya zaman tu, tuan kena ingat Imam Syafi'i hidup 150 hijrah, dekat dengan Nabi SAW, bolehlah baca Quran banyak. Kita ni dah ujung-ujung ni baca tapi baca mana yang kita mampu. Kita dengar Nabi solat sampai bengkak kaki, kita pun solat sampai nak bengkak kaki, jangan tuan-tuan. Nabi solat bengkak kaki, Nabi semayang hari-hari. Kita bengkak kaki, itulah semayang. Kalau bengkak pun saya sebab gaut, kata semayang bengkak kaki orang bengkak. Tapi bukan bengkak kaki sebab semayang, sebab gaut tadi. Mana tadi ada orang jamu seafood, kena ambil gaut, kata itu bengkak kaki kita. Jadinya ambil perkara-perkara yang memudahkan kita dalam agama, supaya kita tidak terasa sukar dalam melaksanakan agama, dan kita boleh mengamalkan agama dalam kehidupan seharian kita. Ini akhir zaman ni, tuan-tuan. Dia satu contoh juga untuk tuan-tuan dalam kita mendidik anak-anak kita. Dia tak boleh dah macam zaman dulu, tuan-tuan. Contoh kita kata belajar Quran ni memang bagus, memang kena ngaji Quran lah, wajib kan. Tapi dulu kita mengaji Quran, tok-tok guru kita, kau main garang tu, orang ngaji datang. Saya dulu zaman belajar tahfiz tu, ustaz ni pegang apa nama, rotan ni, kita baca Quran, kita hantar hafalan. Hari pertama hantar muka surat tu, dia ambil pensel, dia tanda, yang ni kita baca salah, yang ni kita baca salah, kita baca salah. Ada 3 kat muka surat tu, ada 3 kesalahan. Okey, besok kita hantar hafalan baru, kita akan kena hantar juga hafalan yang lama sebelum daripada tu. Baca yang muka surat yang dah hantar sebelum ni, yang dah ada tanda tu salah, dia tak tegur dah. Baca salah, sap kat belakang. Sampai tua ingat, aku pernah salah kat situ. Sampai tua ingat. Sekarang kalau buat macam tu, tak datang lah kan, orang tak belajar dah, lari dah budak-budak.
kita kalau membebankan budak-budak hari dengan agama, kita mesti keras macam zaman kita dulu. Tak boleh. Sebab tu Sayyidina Umar kata, didik anak kamu ikut zaman dia, bukan zaman ke zaman kita. Kita ni sikit-sikit, ayah dulu, zaman ayah dulu, engkau ayah dulu pergi sekolah 4 km jalan itik, jalan kaki, jalan kaki, naik bas, turun bas, naik perahu, kena kejar dengan buaya. Kita kata kita duduk cerita zaman kita susah dulu. Yalah, zaman tu zaman dulu lah. Dia ni dah zaman yang lain dah ni. Kita kena didik dia ikut kesesuaian zaman yang ada pada dia kan. Jadi kita mudahkan. Jangan sampai anak-anak kita ni, sebab saya jumpa kawan-kawan saya dekat madrasah dulu, dia ni memang datang daripada keluarga yang dahsyat, agama dia dahsyat, keluarga bapak dia memang jaga betul agama. Kawan dia bila masuk madrasah, dia yang paling nakal sini madrasah. Sebab apa? Sebab dia kata bapak aku dah tak ada, dia buat perangai, dia yang jadi gangster itu, dia yang kacau orang, dia yang bully orang. Sebab dia dekat rumah tu dia rasa terbeban dengan agama yang dia ajar, cara agama dia ajar ayah dia, menyebabkan dia tinggalkan itu. Ramai tu saya jumpa orang yang dulu syadid, akhirnya dia terasa terbeban dengan apa yang dia buat. Keluar tak hilang terus identiti lama dia. Kita tengok lain betul perangai dia ni. Tak tahu kalau tuan-tuan tanya siapa-siapa anak-anak ke, siapa-siapa yang pernah belajar pengajian Islam ke, kita dulu zaman belajar ada kawan-kawan yang syadid, ni haram, ni tak boleh, ni tak boleh, ni semua tak boleh. Dia ekstrim. Orang begini dia tak boleh istiqamah. Kebanyakan saya jumpa bila keluar, bila dah habis belajar, habis terus tuan-tuan. Kadang tak jadi ustaz tu. Jadi benda lain. Dia tak boleh nak konsisten tu. Tapi kawan-kawan yang jadi relax, yang okey kan, kita boleh istiqamah dengan agama. Kenapa? Kerana kita tidak merasa beban dalam melaksanakan syariat. Okey. Sikit lagi kita masuk kepada muka surat 100. Kerana hadis yang 140 ni kita dah baca sebelum daripada ni. Kita baca muka surat 100, hadis yang ke-8. Saya nak baca sikit je kat sini, kerana hadis dia pendek-pendek je. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku selalu mencintai Bani Tamim kerana 3 perkara. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum ashaddu ummati 'ala ad-dajjal. Mereka adalah umatku yang paling tabah dalam menghadapi Dajjal. Ketika harta sedekah mereka datang, Rasulullah SAW bersabda, hadhihi sadaqatu qaumi. Ini adalah sedekah kaumku, iaitu daripada Bani Tamim. Ada seorang wanita daripada mereka yang menjadi tawanan perang, tinggal bersama Aisyah, maka baginda menyarankan, a'tiqiha fa innaha min waladi Ismail. Merdekakanlah dia kerana dia adalah keturunan Ismail. Okey. Hadis yang kita baca 3 yang pendek ni, Nabi SAW cerita tentang kebaikan Bani Tamim. Yang ni yang banyak duduk sini, At-Tamimi ni kan, Bani Tamim ni. Bani Tamim ni siapa tuan-tuan? Bani Tamim ni adalah salah satu daripada kabilah Quraisy Mekah. Dia kabilah Quraisy, At-Tamimi. Dia bukan Tamim ni orang Melayu, tak tuan-tuan. Ada dulu ada seorang asatizah ni disebut, dia kata Tamim ni sebenarnya Tamim, tak dengan mim, tanah mim Melayu, dia kata. Kitalah Bani Tamim. Jauh sangat tuan-tuan dia punya tafsiran itu. Saya tak pernah jumpa lagi kitab ulama yang kata macam tu. Dan zaman Nabi SAW, tak, mustahil tuan-tuan. Tuan-tuan dengar pun kata mustahil Nabi sebut Tamim ni adalah tanah mim Melayu. Mustahil lah tuan-tuan kan. Mustahil lah. Tanah Melayu ni pun nama, kemudian nama dulu kita pun tak tahu benda kat sini kan. Jadi mustahil. Jadi benda tu tak tepat lah. Dan sama juga macam macam GISB ni siapa? Abu Ya kan, dia ujung tu At-Tamimi. Dia claim diri dia, self claim diri dia sebagai Bani Tamim. Kenapa? Kerana hadis ni tuan-tuan, hadis yang Nabi sebut bahawa umat aku yang paling dahsyat, yang hebat berlawan dengan Dajjal ni Bani Tamim. Jadi dia rasa akhir zaman ni kena pakai nama Tamim lah kot, supaya kita ni dahsyat. Tak, dia bukan main pakai nama begitu. Nabi sebut kumpulan ni, dan kumpulan ni adalah kumpulan orang Mekah, orang-orang yang kita kata orang Arab lah lebih mudah sebenarnya, bukan kabilah kita. Adakah dengan kita bukan Bani Tamim ni kita tak boleh nak lawan dengan Dajjal? Boleh je, tak ada masalah. Cuma yang ni Nabi sebut kepada Bani Tamim ni tadi. Tu yang ada claim pemuda Bani Tamim lah apa semua. Kita tengok celah mana pula Bani Tamim ni. Tengok tak ada pun salah silah ada keturunan Arab kan. Kalau ada keturunan Arab tu bolehlah pakai Bani Tamim apa semua. Tapi tak ada pun. Tapi dia lebih kepada self claim. Kenapa? Kerana mereka baca hadis-hadis ni tapi dengan pemahaman yang salah. Sebab tu hadis sahih, pemahaman juga mesti sahih. Hadis sahih, pemahaman tak sahih pun dia tak jadi juga. Ramai yang mentakwilkan hadis, mentakwilkan ayat Al-Quran tanpa disiplin yang betul, menyebabkan akhirnya mereka sesat tuan. Hadis yang mereka baca tu hadis yang sahih, tapi mereka punya pentakwilan ataupun mereka punya pemahaman tu, mereka tidak berdasarkan apa yang ulama-ulama sebut. Hadis ni tuan, dia bukan boleh terjemah gini. Dia di kitab Syuruhul Hadis.
syarah-syarah hadis. Sebelum saya baca kat tuan-tuan ni, saya kena tengok dulu apa dia punya laluan dia, line dia, cerita dia. Contohnya Imam Ibn Hajar sebut begini, Imam ni sebut begini. Jadi kita nampak dah laluan dia begini. Jadi bila kita nak syarahkan dia, jangan sampai melencong pergi arah lain. Dia pusing-pusing, dia mesti di kat situ juga. Tetapi orang yang tidak tengok hadis kepada syarah-syarah hadis, dia akan nampak pada zahir dia saja, dengan tak tahu kaedah bahasa Arabnya, dengan tak tahu asbabul wurud dia, dengan tak tahu kenapa Nabi sebut begininya. Dia akan nampak benda tu, dia akan terjemah tu yang jadi penyelewengan lain. Dia kata hadis ada dalam hadis, tapi pemahaman dia tidak tepat. Jadi benda-benda begini dia memerlukan disiplin. Tak semua benda yang kita boleh dengan pemahaman sendiri. Sebab tu Islam ajar kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang dalam bidang dia kalau kamu tak tahu. Kalau bukan kerja kita, jangan memandai-mandai. Kita kalau memandai-mandai dalam benda dunia pun jahanam, tuan-tuan. Tak pandai repair kereta, tiba-tiba pandai buat pandai pusing sini, jahanam kereta, tuan-tuan. Orang kata dia sekarang kan dia pandai, ramai yang memandai-mandai sendiri kan. Dia rasa dia yakin. Contohlah kita kata dalam bab dunia ni, start engine kereta kan mana bagi kunci. Zaman bagi kunci kita pusing, tak kejap baru kita start kan start kereta sekarang pakai push button, main tekan je lah. Dia kata kena tunggu dulu, kena tekan bagi nyala, tunggu jap berapa saat baru tekan balik. Dia kata kalau tak ni kereta tu terkejut, dia kata. Tu kereta zaman karburator dulu memanglah kena tunggulah. Sekarang ni kereta dah canggih, tuan-tuan tekan brake, tuan-tuan tekan je, tak jahanam kereta tu, tuan. Dalam manual pun tak ada sebut kena tekan 3 kali, 1, 2, 3 baru on kereta. Tak, tuan-tuan tekan je. Dalam manual tak sebut pun. Jadi dalam bab dunia pun kita memandai-mandai kan. Dalam bab agama, dunia memandai-mandai ni tak apalah, kita kata ikut suka lah. Tapi dalam bab agama ni jangan memandai-mandai. Kerana agama jadi pegangan kita, menentukan syurga dengan kita, ibadah kita. Kalau dalam bab, sebab tu kata Imam kata Sufyan As-Sauri, dia kata Iblis lebih suka kepada perkara-perkara yang direka dalam agama daripada perkara maksiat. Iblis, kata Sufyan As-Sauri. Kenapa? Perkara-perkara yang direka-reka, dia memandai-mandai buat ajaran dalam agama ni, dia rasa benda tu betul dan dia tak bertaubat padanya. Tetapi maksiat, orang tahu benda tu salah, orang akan bertaubat. Tapi benda-benda yang dia dengan pemahaman yang salah apa semua, dengan pegang hadis yang salah, dia kata betul ni, dia kata, dan dia tak rasa salah pun buat benda tu, padahal benda tu salah. Contoh, saya duk tengok ada video yang di-share. Ada seorang asatizah tu, dia sebut satu hadis, confirm hadis tu tak sahih, tapi dia kata hadis tu sahih. Dan cerita dia mengarut, tuan-tuan. Ni bahaya, tuan, bahaya. Orang akan rasa macam benda tu betul dan dia tidak bertaubat padanya. Tetapi kalau maksiat orang buat, tahu benda salah, kena taubat pada Allah SWT. Sebab tu kita kata benda-benda yang tak ada kaitan dengan agama ni, tuan-tuan kalau nak memandai-mandai, tuan-tuan sembang kedai kopi nak cerita pasal aku orang, ada kan kawan kita macam tu. Orang cerita pasal mancing, dia pun pandai mancing. Orang cerita pasal kebun, dia pun ada kebun. Orang cerita pasal hantu, dia pun pernah tengok hantu. Orang semua benda lah dia pernah cerita, dia tahu. Hantu tu tak apalah bab-bab lain. Tapi dalam agama jangan kita, dia pun memandai-mandai agama, jangan baik. Benda tu bahaya, kerana agama kita ni dia ada mesti ada hujah, mesti ada sandaran daripada mana. Dan sebab itulah Nabi SAW mengajar agama pada sahabat, sahabat ajar agama pada tabi'in dan seterusnya. Agama ni mesti ada orang yang mengajar, dia mesti ada sandaran, bukan mereka-reka. Kalau dia direka-reka, kita buat, kita takwil sendiri, kita terjemah sendiri, maka tak jauh beza lah kita dengan fahaman-fahaman yang sesat yang lain, macam Syiah ke ataupun ajaran-ajaran yang pelik yang lain. Kenapa? Kerana berdasarkan ra'yi. Macam Mu'tazilah ni dia sesat sebab dia banyak guna kepala, dia ra'yi. Semua benda agama nak terjemah ikut kepala, semua nak tengok pada zahir perkataan tersebut. Yang tu jadi sesat Mu'tazilah ni, tuan-tuan. Jadi kita pun kalau duk tengok ni, kita kata Bani Tamim ni adalah umat Nabi SAW yang kita Bani Tamim katnya. Tamim ni apa yang nak kait dengan kita tanah Melayu ni? Tanah Melayu lah kot, Tamim, tanah Melayu. Kita ada kicap je, tapi tu Tamim, kitab Tamim. Tak kena pula nak lawan Dajjal dengan kicap, kata Tamim bagus, okey. Kita ni kita kata apa, kurang ni kita ni, tuan-tuan. Dan kita cinta pada agama, tapi tempat kita ni bukan tempat Nabi-Nabi. Tak ada Nabi belah kita, tuan-tuan. Tu setakat saya belajar dalam banyak-banyak Nabi, tak tahulah, tak adalah lagi dengan Nabi ni belah Nusantara, tak ada. Semua banyak ke belah sana kan. Jadi kita ni tak banyak tinggalan-tinggalan yang ada dekat kita. Nabi sebut tentang kita ni tak ada. Bukan tak banyak, memang tak ada. Sebab tak sampai kawasan kita ni. Orang-orang belah sana tu bersepah, tuan kan. Tu kita pergi Hudaibiyah, tempat Mekah Hudaibiyah tu. Dia biar masjid surah tu buruk macam tu, tuan, masjid tu kan. Tak berjaga. Kita kalau tempat tu Nabi pernah datang, contohlah kita kata Nabi dulu pernah mikot dekat BSP.
Saya ingat tempat ni jadi lain macam tuan kan. Orang akan jaga. Tapi dia disebabkan tempat tu bersepah dekat tempat dia, dia rasa macam benda tu biasa. Saya pergi Syria, pergi makam sahabat, makam-makam tepi jalan tuan, dia buat biasa je. Sebab dia rasa macam benda ni common, kerana sahabat-sahabat dengan Nabi memang biasa berkeliaran dekat tempat dia tu. Tapi kita ni tak ada benda tu. Tapi kita nak ada agama, tapi nak kait juga dengan kita. Itu yang datang cerita yang pelik-pelik. Dia kata tiang ni Nabi Khidir pernah sandar kat sini. Kita pun tak tahu benda tu cerita mana tuan. Datang Nabi Khidir sandar kat sini. Nabi Adam pernah turun kat gunung ni. Kita kata benda-benda tu tak ada. Kita nak cuba kaitkan cinta pada agama tu betul lah, tapi nak mengaitkan dengan benda-benda agama yang tak ada dekat tempat kita ni tak perlulah tuan, tak perlu. Kenapa? Kerana ditakuti kita buat satu ajaran yang bukan daripada Nabi SAW. Dan tuan-tuan kena ingat, ada nanti kita akan masuk di hujung-hujung panjang umur bab telaga Nabi SAW. Ngeri tuan-tuan baca hadis tu. Hampir lebih, seingat saya lebih daripada 10 hadis, lebih daripada 10 riwayat yang sebut orang-orang yang dihalau daripada telaga Nabi SAW adalah orang yang membawa ajaran bukan daripada Nabi SAW. Ketika nak minum, kena halau. Hadis sahih semua tuan-tuan, kena halau. Kenapa kena halau? Malaikat kata, kamu tak tahu wahai Muhammad, selepas kamu mati dibuat satu ajaran bukan daripada kamu, ajaran kau. Jadi itu yang kita kata, bab lain tuan-tuan nak mandai-mandai tak apa, tapi bab agama jangan kita mandai-mandai. Takut kita bawa sesuatu yang tak ada sandaran daripada Nabi SAW, bukan daripada ulama aja. Akhirnya kita akan menyusahkan diri kita. Kita akan berpegang kepada pahaman yang salah, agama yang salah, akhirnya membinasakan kita dekat akhirat kelak. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi ni dapat menambah manfaat dalam agama kita, dapat menambahkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.